Yang kita akan hadapi semua ni, hang pemimpin ke, hang tak payahlah duduk sonok, orang buka pintu, orang kita boleh masuk, orang tolong minyak kereta. Jangan. Satu masa nanti tengok seorang sahabat cerita di Masjid Batu Dua baru ni saya kuliah. Lepas kuliah sahabat main cerita, Ustaz, masa buat haji baru ni, ada seorang tu dia kata saya ni pangkat segi profesor nombor 1 Malaysia. Dia marah pengurusan apa semua lambat sebagainya, marah. Dia bangun dan bangga diri dia, saya seorang profesor di Malaysia nombor 1. Sahabat saya ni tunduk je. Dia kesian sangat kepada dah main buat haji ni. Dia pergi, abang, saya juga pangkat besar di Malaysia. Saya loneh seluar saya, baju saya nak main jumpa Allah. Barulah tertunduk seorang sahabat ni. Baru rasa. Barulah rasa ada sampai tahap maki hamun. Kerana pengurusan lambat, kerana makan lambat, kerana minum lambat pun maki hamun. Sedangkan tempat tu Allah Ta'ala nak uji kita. Tambah pula nak bayangkan itu pada masyar. Orang pergi pekeh 40,000, 45,000 tahun, 50,000 tahun. Tapi duduk di padang Arafah tu sama, keluar berdoa. Ada terpaksa bergilir, tempat ayat tanda sebagainya. Ini semua ni tuan-tuan, nak gambarkan kita di sana tu. Ni hak nak bangun esok ni. Baik. Imam yang dusta, yang ketiga yang mengkali minum arak yang sebut tadi. Arak dan tuak. Ni dimungkai Allah. Dan keempat, orang durhaka pada ibu bapaknya. Dia sebut dah. Dan yang kelimanya, orang yang berjalan mengumpat-ngumpat. Dan yang keenam, orang yang mengadu-ngadu. Dan yang ketujuh, orang yang jadi saksi dusta dengan dusta. Kita sebut pada bulan lepas. Jadi saksi tapi dusta. Orang tak berzina, dia kata berzina. Ingat, mahkamah Allah. Mahkamah Malaysia, mahkamah kita tak apa. Kalau dia bohong, dia lepas, dia bayar sebagai. Tapi mahkamah Allah tak lepas. Selagi tak bertaubat pada Allah. Golongan yang seterusnya, golongan yang ke-8, orang yang meninggalkan membayar zakat. Ada harta dia tak membayar zakat. Dan yang 9, orang yang zalim harta orang Islam. Dia ambil harta orang lain. Zalim apa maksud? Meletak satu tak kena pada tempat dia. Ambil hak orang. Sikit pun akan dihumban dalam api neraka Allah. Tambah pula ambil banyak. Harta tu hak orang, kita tahu ni hak orang. Pokok getah tu hak orang. Tanah usaha tu hak orang. Agihan harta apa semua tu mesti berdasarkan hukum syarak. Berdasarkan hukuman Allah di atas muka bumi. Semua mesti mengikut garis panduan yang telah ditetap oleh syarak. Tiba-tiba kita ambil harta orang dalam keadaan paksaan. Kehidupan kita sebagainya, kesusahan kita. Nak naik lagi minyak dan sebagainya. Susah. Sebahagian tu hak kita tu diambil orang. Semua ni akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Sampai satu tahap zalim ni, satu doa yang paling dikabulkan Allah, orang yang dianiayai, dizalimi. Orang zalim kita berdoa dan sebagainya. Merapah hak orang kaya, menyusahkan orang miskin, zalim.
Dia tak bantu orang miskin, dia duk kaya raya, dia pergi umrah 2 kali, duk tengok orang tak makan tepi rumah dia, dia tak peduli susah tak susah, dia duk pergi buat umrah aja, sedangkan dia melakukan satu sifat yang zalim, tak sahabat itu. Orang lalu Allah tak makan pun dia tak peduli apa. Miskin. Orang kuat tindas orang lemah. Zalim. Dia harta banyak, dia tindas orang susah. Dia seorang yang disanjungi, pemimpin yang dihormati, dia tindas orang bawah. Tak kira lah pemimpin mana pun, negara mana, kalau tindas orang bawah termasuk dia zalim. Meletak kenapa? Cuba tengok Sayyidina Umar, takut nak makan harta ni. Satu ketika dia berjalan sendiri kawasan pemerintahan Sayyidina Umar ni. Jalan-jalan tengok seorang anak sedang menangis. Teriak nak makan tak ada. Kalau dunia hari ni sampai orang jual gas dah ni, tak ada duit, nak makan tak ada. Seorang sahabat ni, dia tengok anak duk teriak, pergi tengok mak duk masak, mak duk tipu je, masak ayak saja, gandum tak ada. Sayyidina Umar ni, dia balik terus ke gudang. Dia pikul sendiri buat mai ke ibu tersebut, anak tersebut. Ni bawa sendiri, pikul ni. Menteri dia kata apa? Biarlah tuan, saya bawa, wahai khalifah. Dak, aku nak menanggung dosa aku ni. Aku nak supaya Allah ampun dosa dengan kesilapanku. Dia tanggung sendiri pi. Bawa sendiri gandum. Dan dia pergi minta maaf. Tengok Allah Ta'ala tunjuk pemimpin. Sayyidina Umar sampai tahap tu takut makan harta orang, takut disoal nanti, takut di mahkamah Allah ni, aku lepas tak lepas ni. Barulah kita akan selamat, sebab seorang yang pemimpin itu yang takut pada Allah. Jangan duk kira mai semayang jemaah ittaqullah, duk sebut itu, tapi kita tak menjerma dalam diri kita. Sepatutnya jerma, takut makan harta orang, takut. Untuk akhir saya nak sebut, dalam kuliah saya baru juga lama juga. Makcik ni waktu pagi teriak minta tolong mai hajat, ada orang makan harta dia. Ambil tanah sekat ni, dia ambil lagi. Dia tak tahu nak buat apa. Saya tak ada siapa, ustaz minta tolong ustaz doa mai hajat. Rupanya yang duk mengaji depan kita tu, esok ni tapi bulan-bulan dia kata apa? Yang tu ustaz, tu kawan tu yang ambil. Bila esok ni kita dah cerita, kita dah ceramah, kita beri penerangan, bulan yang seterusnya tak mari. Takkan kita nak jadi sampai tahap tu. Bila mana orang tegur je, orang bagi teguran je, susah tentu kita bimbang. Orang tegur ni untuk menyelamatkan kita. Nakkah kita dibakar dalam api neraka tu? Nakkah kita makan buah zakum, ayak yang sedang makan nanah dalam neraka tu? Sudah tentu kita tak mau. Dan kita sayang pada sahabat kita, sayang kepada pemimpin kita yang takut mereka terjerumus dalam api neraka. Kita bimbang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bila mana berlaku Allah Ta'ala tunjuk di sana sini, gempa bumi, kapal terbang, semua tu untuk mengingatkan kita, jangan tinggal rumah Allah, jangan main hari Jumaat saja. Main hari Jumaat pula sebut siap-siap masuk awal lah ni, dia main tu macam tu juga. Saya tahulah tu ulang baca khutbah rata. Orang nak naik baca khutbah tu baru duk mengakak, tak mari lagi. Sedangkan satu berapa hari ni masuk, dia tak ada perubahan. Kuklah nak mari awal, nak duduk masjid, nak selawat kat Nabi, nak semayang banyak sikit, nak zikir apa semua, nak menyelamatkan diri dia, satu masa nanti akan takut dihumban api neraka. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf banyak malam ni terlajak sikit.
bab kita tak dan habis. Nak berhabis tapi nak buat macam mana? Berasa terpaksa kena sebut. Bila sebut atas neraka, saya terpaksa ulas juga atas neraka supaya kita, macam mana kata neraka tu, macam mana? Hujan turun, tapi turun batu. Dan banyak lagi perkara. Baik. Yang ke-10, orang meninggalkan semayang malaikat ia bertaubat akan segala dosanya yang tersebut itu. Maka ketahui olehmu bahwasanya orang meninggalkan semayang itu diganda baginya siksa. Kita berhenti dan itulah. Dan insya-Allah esok kita sambung sampai habis belakang bulan depan. Insya-Allah kalau diizinkan Allah. Kita berhenti. Ketahui olehmu bahwasanya orang yang meninggalkan semayang itu diganda baginya siksa. Kita akan cerita tentang itu juga. Yang baik semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik kelemahan sendiri. Mudah-mudahan sikit banyak pengajaran untuk kita pada malam ni memberikan kita semangat untuk terus beribadah pada Allah, dan supaya Allah Taala jaga hati-hati kita. Biarlah hati kita terpaut di masjid dan sentiasa nak mai ke rumah Allah. Hatta kita semayang ni jangan sekadar semayang waktu saja, ingatlah semayang qabliyah ba'diyah juga akan menyebabkan kita masuk syurga Allah. Jangan kita semayang waktu saja, hak tu kewajipan kepada kita, tapi semayanglah qabliyah ba'diyah juga boleh menyebabkan kita akan masuk syurga Allah. Yang baik semua pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.